Baru-baru ni pemilihan PPBM di mana Muhyiddin kekal dengan presiden dan Dato' Sri Hamzah jadi timbalan presiden yang baru. So adakah dengan kemenangan diorang ni nampak ada krisis pergolakan ke apa ke, kan, sebab yelah, kita tengok artis pun boleh cara berai, kan. Ini kan politik. Politik mesti ada krisis juga, kan. So apa komen doktor? Dia sebenarnya dari segi tak ada pula ramai yang bising macam Papa Gomo bila di pihak bersatu tak ada pertandingan dan sebagainya. Tak adalah ada yang komen katakan tak hidup demokrasi dan sebagainya. Tapi bagi saya di parti masing-masing, cuma kita melihat macam tak ada pergolakan, tapi sebenarnya saya rasa lah ada pergolakan. Pertama, kedudukan Muhyiddin sebagai presiden agak tergugat walaupun dia menang tanpa bertanding, tapi pergerakan di bahagian bawah di peringkat bahagian-bahagian kita telah melihat bahawa Hamzah sedang menyusut dan banyak ketua-ketua bahagian di kalangan orang-orang Muhyiddin sendiri sudah mula bersara dan give up, terutama di Johor dan sebagainya, di Merata, dan orang Hamzah mula menampakkan penguasaan di peringkat bahagian-bahagian. Tapi kalau kita melihat dari segi peliknya Parti Bersatu ni ialah kita harus tidak boleh melupakan tentang peranan Azmin yang tiba-tiba menjadi setiausaha kepada Parti Bersatu, dan ini saya ingat banyak juga desas-desus mengatakan bahawa politik anything can happen, tapi saya melihat bahawa ada desas-desus bahawa dia akan masuk balik ke PKR dan sebagainya. Ini saya ingat peluang dan Azamu Peja akan ada perlawanan 2-3 penjuru saya ingat, dan ini adalah tanda-tanda bahawa parti itu sebenarnya tidak stabil. Dan saya yakin bahawa selain daripada masalah dalaman, dan saya dengar ura-ura pun presiden akan ditekan untuk mengundur diri dengan isu-isu yang banyak tentang dan juga tersasulnya beliau bila berkempen di negeri dan juga di mahkota dan sebagainya. Dan saya yakin bahawa Bersatu itu akan bergolak sendirinya, dan juga Perikatan Nasional itu sendiri pun agak goyah. Kalau kita lihat dari segi mata kasarnya, macam seolah-olah ada geseran-geseran yang tidak boleh dinafikan lagi oleh pihak-pihak tertentu, dan pihak PAS macam biasalah dia melihatkan bahawa Bersatu itu sebagai biawak hidup sebagai satu liabilities kepada PN, dan juga tidak dinafikan bahawa PAS sekarang sedang mengending untuk berbaik-baik dengan kerajaan Madani dan juga menyokong PMX. So benda-benda ini saya rasa adalah satu peluang dan ruang yang baik untuk kerajaan Madani dan terutamanya Barisan Nasional dan UMNO untuk mengambil peluang untuk merampas kembali negeri-negeri yang sedang berada di utara dan sebagainya. Dan saya rasa bahawa UMNO dan juga Barisan Nasional tidak harus complacent, tidak harus selesa dengan kemenangan. Kalau saya nak ulangi bahawa pada sebelum PRU 15 yang lepas, kita menang 7 atau 8 PRK, tetapi dia sebaliknya ketika PRU 15. Jadi saya ingat ini harus ada kerja-kerja yang mantap dari segi bargaining tentang kerusi dan sebagainya, dan saya harap, saya berdoa kalau nak lihat dari segi kemantapan kerajaan Madani di bawah Yang Amat Berhormat PMX sekarang ini, ringgit Malaysia di antara 10 tertinggi di dunia dan juga KDNK yang terbaik. Dan ini adalah petanda-petanda asas dan awal bahawa rakyat sudah mula menerima, dan saya yakin be prepare lah untuk snap election yang awal, dan mungkin sebelum tu akan ada satu lagi rombakan kabinet, dan agak mengejutkan jugalah bila tindakan-tindakan untuk menukar beberapa menteri yang agak signifikan tapi tidak berkemampuan untuk menunjukkan prestasi yang baik. Dan ini saya rasa saya tak nak komen lebih, cuma Nujum Pak Belalang biasanya tak silap, dan kita say good luck to Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk menderajui UMNO dan Barisan Nasional ke
ke PRU dan PRN Sabah dan Johor dan sebagainya. Itu je. Terima kasih. So kita nampak kat sini PBBM dah mula sengkek Nana kan. PAS pun mula nak cari orang tuan baru. Dia sebenarnya kalau kita melihat bahawa dari pergi data-data statistik dan juga dari segi perancangan kelemahan PN ni walaupun ia menjadi pilihan orang Melayu pada PRU 15 ia tidak menunjukkan banyak statistik ataupun fakta-fakta yang bahawa mereka ini memberi perkhidmatan yang baik untuk memajukan negeri-negeri di bawah mereka, SG4 dan sebagainya. Tapi saya melihat bahawa ini peluang terbaik dengan adanya KKDW di bawah Yang Amat Berhormat Presiden kita yang melaksanakan berbagai-bagai program pembangunan, pelajaran, pendidikan, TVET, TUFAS dan sebagainya. Ia seolah-olah macam telah mengambil alih perfungsian dan ia mengembalikan keyakinan orang Melayu sendiri di peringkat utara dan sebagainya. Jadi momentum ini saya harus diambil peluang oleh Kerajaan Madani untuk memfokuskan dan menambah baiknya tata kelola dan juga prestasi menteri-menteri yang tidak menunjukkan kecermelangan dalam perkhidmatan mereka agar ada berbaki 3 tahun ini akan dapat memberi keyakinan yang lebih kepada rakyat Malaysia terhadap Kerajaan Madani.